meeting kan, perbincangan. So based on okay, terima kasih. Kat depan saya ada lebih kurang berapa ni? 86 orang ya. 86 orang, 90 yang dah register. Ramai kat sini InsyaAllah kita berkongsi. What makes effective question? Apa yang kita nak bagi efektif, yang menyebabkan boleh berlakunya effective questioning? Cikgu-cikgu boleh tolong saya tak? Ataupun pegawai daripada kementerian boleh membantu saya tak? Bagaimana nak menjawab soalan ini? Boleh bagi satu dua idea? Silakan sebelum saya meneruskan alam saya. Tolong. Sebelum saya memanggil nama Cik Wah. Tak ada. Akif pun kasih tuan. Perkenalkan nama. Okey, saya Kashri dari Mahdia Pemanah Curriculum. Siapa dia tuan? Kashri. Kashri. Okey, Mahdia Pemanah Curriculum. Kalau untuk effective questioning ni, kita mengharapkan supaya guru-guru kita ni lebih kepada menggunakan soalan-soalan yang bercapah sebenarnya kan. Soalan bercapah ni bukan supaya budak tu boleh teroka soalan, bukan just tanya apa itu kan, adakah, itulah kan, doktor. Soalan bercapah. Okay, soalan bercapah tadi akan membantu untuk proses pembelajaran yang berkesan. Itu adalah satu contoh effective questioning yang kita harapkan daripada implement daripada Bilik Darjah. So kita akan tengok kat sini. Hasil kajian menunjukkan, okay, research show that so much time was spent with teachers is questioning the student. Ini kajian membuktikan bahawa di dalam bilik, nampak kan? Mengganggu ke saya punya kat mana? Boleh kan? Okay, research membuktikan bahawa masa di dalam bilik darjah, okay, apa yang menjadi amalan guru-guru kita ialah proses questioning the student, sesi soal jawab the student. Tetapi isunya kat sini, hasil kajian menunjukkan most of the question low. Okay, itu isunya, level dia cognitive question adalah low. Itu masalah kita sekarang. Memang amalan pengajaran yang kalau kita ikutkan kajian-kajian yang dilakukan oleh student-student PhD kita, master kita di UKM dan juga yang tempat-tempat lain dalam dan luar negara berkaitan dengan amalan pengajaran teaching practice, memang guru-guru kita mengemukakan, mengadakan proses kemahirannya, tetapi isunya sekarang very low. Okay, iaitu level cognitive question itu amat. Itu antara perkara-perkara yang ditunjukkan daripada 267 question. Okay, soalan-soalan yang diajukan, 67% adalah yang berbentuk knowledge, comprehension adalah 23%, aras pengetahuan, aras kefahaman 23%, aras aplikasi 70%, dan 2% aras analisis, sintesis 1%, dan kosong tentang aras penilaian. That's the issue. Bukan saya cakap ni, tapi based on a research. Bermakna kat sini kita di dalam, macam yang saya cakap awal-awal mukadimah tadi, apa yang kita nak highlightkan bukan sahaja di dalam kertas peperiksaan. Kita nak apa yang kita bawa di dalam kertas peperiksaan selari. Okay, selari dengan waktu yang guru-guru spend di dalam kelas, amalan guru tadi. So inilah research membuktikan aras-aras kefahaman, aras-aras pengetahuan. Ada orang MRSM tak kat sini? Okay, tak ada. Saya ada buat search kajian dengan guru-guru MRSM. Antara amalan-amalannya ialah mana-mana mata pelajaran yang boleh pelajar-pelajar absorb dengan sendiri, cikgu-cikgu tak memberi pengajaran, tak menyampaikan pengajaran. Sekiranya mereka tidak faham, baru mereka akan bertanya certain topik. Bermakna aras knowledge, aras comprehension, aras pengetahuan, aras kefahaman, pelajar-pelajar dia boleh go through secara sendiri. Dan bila masuk ke dalam kelas, cikgu akan memulakan aras-aras aplikasi sintesis dan peringkat penilaian. Bahkan peringkat yang tertinggi apa dia kita tengok yang terbaru, mereka cerita. So itu antara kaedah untuk membantu dalam masa 35 minit guru-guru dapat mengemukakan kepada pelajar, dapat mengaplikasikan proses penyoalan tadi dengan efektif.
Okay? Itu antara perkara-perkara yang kita nampak sebagai cabaran kepada kita dalam pendidikan, bukan saja di sekolah, bahkan di universiti sekalipun. Dalam kelas saya mengajar research methodology pun sama. Okay? Bermakna kita memerlukan aras yang tinggi, high order questioning, supaya mereka memahami sesuatu isu, tetapi mereka kena study lebih awal. Mereka kena baca dahulu. Prior knowledge mereka dah ada. Okay? Previous knowledge mereka dah ada. So, ini akan membantu proses PMP kita nanti. Okay, next tuan-tuan. Contoh soalan. Ini satu contoh. Kalau ada cikgu-cikgu PT3 kat sini. Okay. Kita bukan nak bincang, nak bina soalan hari ni tuan-tuan. Tapi kita nak minda kita terbuka sebagai seorang murid. Bagaimanakah anda menggunakan akal untuk menjadi seorang tokoh yang terkenal seperti Ibn Sina. Ini satu contoh soalan dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Ini soalan dalam kertas exam. So, pernah tak dalam amalan kita, walaupun dalam short time bulan 7, bulan 8, bulan 9 hari itu sebelum exam, kita mengutarakan, membiasakan pelajar kita that kind of questioning. Mungkin ada, tapi kita kurang hambatan kita. So, walaupun kita dalam fasa awal, okay, pelaksanaan kebat dalam sistem pendidikan kita, inilah cabaran kita untuk masa akan datang. Bermakna kita kena biasakan this kind of question di dalam PDP kita, dalam proses pengajaran dan pembelajaran. That's why semasa saya bentang dalam persidangan kebangsaan yang kebat yang dilaksanakan di Perlis itu, okay, ada satu slot saya bentang. Yang cantik nanti semolek-moleknya, setiap subjek dan setiap topik kita ada at least contoh-contoh soalan aras tinggi yang kita boleh aplikasikan. Bermakna kita ada modul tersendiri. Every single topik. Okey, untuk topik ni, dalam tajuk ni, dalam mata pelajaran ni, okey, apa modul-modul kebat yang kita boleh keluarkan soalan, yang cikgu boleh laksanakan di dalam bilik darjah. Kita boleh amalkan. Contohnya macam ni lah. Kita boleh membiasakan pelajar kita. Okay? Ini kita tak masuk tajuk lagi tuan-tuan. Bagaimana kita nak menyampaikan soalan itu nanti. Okay, pada slide-slide yang seterusnya. Contoh yang kedua, huraikan hujah anda. So, kalau kita minta pelajar huraikan hujah dalam bentuk penulisan, sesuatu yang nak keluar daripada tangan pelajar dalam bentuk penulisan, bermakna dia telah diasah di otak dia. Betul tak tuan-tuan? So, dibiasakan di otak dia, bermakna dalam proses PMP cikgu dah membiasakan mereka. So, that's proses yang kita macam ini lacking kat situ. Okay? Menyebabkan pelajar kita, ialah walaupun mereka adalah British, okay, dengan arti kata lain, kita kata macam mangsa kepada apa yang kita nak implementkan, tapi nak tak nak benda tu kita kena laksanakan. Okay, so but that's why saya kata year by year, bila kita membiasakan that kind of person di dalam proses PMP kita, dia dah jadi budaya. Dia jadi budaya dalam amalan kita. Okay, dia suka bertanya. Cikgu-cikgu pernah dengar kan masalah anak-anak yang balik daripada overseas, OS tahu kan? Overseas. Balik saja minggu pertama, abah, cikgu tu garang lah, cikgu tu marah lah yang Aina nak cakap dalam kelas. Nampak tak proses yang mereka alami? Sebab apa tuan-tuan? Sebab semasa mereka belajar di luar negara, mereka dibiasakan dengan bercakap. Bila mereka bercakap, mereka mencurahkan idea. Bila mencurahkan idea, guru bertanya, mereka boleh memberi jawapan yang bercapai. Bukan saja soalan bercapai, tapi jawapan bercapai. So, itu berlaku sebab dah menjadi kebiasaan, dah menjadi amalan mereka. So, itu yang kita nak cuba terapkan menjadi amalan kita dalam konteks kita Malaysia, dalam konteks agama kita. Okay? Boleh faham maksud saya? Kita akan bincangkan lepas ini. So, ni contoh-contoh soalan yang saya utarakan supaya kita berfikir, lah, saya pun sebagai pensyarah amat kurang saya mengutarakan soalan-soalan macam ni kepada anak murid saya. Lah, saya dalam bahagian kurikulum, okay, ada tak saya melatih guru-guru untuk membentuk soalan-soalan macam ni, okay, untuk membina idea di dalam proses PMP kita. Saya sebagai guru besar, sebagai pengetua di sekolah, adakah saya observe cikgu saya untuk implement perkara-perkara tersebut? Makna kata kat sini penekanan dimainkan oleh semua pihak.
pensyarah universiti, bahagian dasar, bahagian kurikulum pelaksana, pemimpin di sekolah. Sekiranya kita nak benda ni menjadi budaya, kita tak nak bukan sekadar kita implement dalam exam kertas saja, tetapi menjadi budaya dalam proses aktiviti kita. Okey tuan-tuan, I have a question here because students to think at a deeper level. Budak kena fikir. That's why setengah cikgu dia melakukan aktiviti. Contohnya dia bagi soalan grup, dia bagi kerja rumah awal, mari ke sekolah bentang. Itu amalan kita, biasa kita buat kan. Itu salah satu contoh yang menunjukkan bahawa memang pelajar memerlukan secara mendalam untuk elaborate. Bukan sahaja kalau tadi untuk mencari maklumat. The issue is proses PDP ialah untuk oral, untuk mereka bercakap. Maksud sebelum mereka bercakap, mereka ada deep information, deep maklumat. Untuk mereka membantu, bermakna mereka kena buat search, mereka kena buat study. Okay? So kalau kita di dalam bilik dah biasakan melontarkan soalan macam bentuk macam tu, okay, maka level students kita yang mencari maklumat secara mendalam itu dah menjadi amalan. Bukan itu saja, bahkan cara mereka elaborate, cara mereka menguraikan jawapan itu menunjukkan mereka ada ilmu. Bukan satu, dua perkataan saja. High order question, dia punya impact dia ialah difficult to answer. Memang kita sedari. Okay? So, untuk kita menangani isu difficult to answer, kita akan tengok macam mana tugas kita nak promote, nak prompt dia supaya dia mengeluarkan jawapan, okay, menjawab apa yang kita tanya. Student give simple one or two words answer saja. Itu isu-isu yang kita hadapi dalam high order questioning. Susah nak jawab, student jawab pun satu, dua. So macam mana kita nak menangani isu tersebut, kita akan tengok selepas ni tuan-tuan.